Mengancam dan ditakuti, ini 5 hackers yang paling berbahaya di dunia. Hackers atau lebih dikenali sebagai penggodam merupakan seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang sistem komputer. Untuk pengetahuan, hacker atau penggodam ini mampu mencuri data dan segala maklumat peribadi korang, termasuklah kata laluan perbankan atas talian, dan juga mampu menghilangkan data-data penting dalam sesebuah organisasi seperti pihak kerajaan atau syarikat-syarikat besar. Walaupun para penggodam telah lama wujud dan sudah terlalu ramai hacker di dunia, namun ada juga di antara hacker yang berbahaya di dunia dan mampu memusnahkan kehidupan seseorang dan meruntuhkan sebuah organisasi besar. Jadi, mari kita lihat 5 hackers yang paling berbahaya di dunia. Nombor 5, The Aurora Hacker. Pada tahun 2009, sekumpulan penggodam yang bertanggungjawab untuk sebuah operasi yang digelar Operasi Aurora telah pun melancarkan satu operasi yang kompleks berskala antarabangsa. Mereka mensasarkan 34 syarikat besar termasuklah Google dan Yahoo, dan kumpulan penggodam ini juga dipercayai berasal dari China. Kumpulan penggodam yang berpangkalan di Shanghai dengan gelaran nama PLA Unit 61398 juga turut dipercayai terlibat dengan operasi besar-besaran ini. Pada ketika itu, dikatakan kumpulan ini mensasarkan kod sumber syarikat internet gergasi seperti Google dan bukannya maklumat peribadi pengguna. Bukan itu sahaja, syarikat Google turut mengisytiharkan yang mereka telah diserang dan sebahagian harta intelek mereka telah dicuri. Namun, sekumpulan penggodam yang bertanggungjawab dalam operasi Aurora ini tidak dapat ditangkap dan dikatakan masih aktif menjalankan kegiatan hacking. Hasil daripada kejadian ini, syarikat Google telah pun mengeluarkan seluruh operasinya dari China. 4. Cody Kratzinger. Cody merupakan salah seorang ahli kumpulan penggodam LowSec. LowSec merupakan kata singkatan kepada Low Security dan mereka merupakan sekumpulan ahli penggodam yang bertanggungjawab terhadap banyak tuduhan serangan cyber high profile yang banyak terjadi sewaktu kemunculan mereka. Cody yang dikenali sebagai Recursion dalam kalangan rakan penggodamnya itu mempunyai kebolehan menyelesaikan masalah komputer yang dahsyat. Walaupun begitu, beliau telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman pada tahun 2013 kerana terlibat dalam penggodaman Sony PlayStation pada tahun 2011. Ketika beliau ditangkap, beliau telah berjaya mendapatkan data peribadi 77 juta pengguna dan telah menyebabkan gangguan pada rangkaian selama 24 hari. Menariknya, aktiviti hacking yang dilakukan oleh mereka bukanlah bertujuan untuk mendapatkan duit mahupun 77 juta data yang dicuri itu. Tujuan operasi mereka itu dijalankan adalah untuk menunjukkan betapa mudahnya data-data pengguna boleh digodam. Kratzinger dijatuhkan hukuman yang agak ringan dengan hanya 1 tahun penjara dan ahli kumpulan yang lain masih bebas beroperasi. Nombor 3, Jacob Appelbaum. Jika ada yang masih ingat tentang WikiLeaks, Jacob merupakan seorang penggodam yang mempunyai kaitan dengan WikiLeaks. Motif utama WikiLeaks adalah membocorkan rahsia-rahsia sulit dari pihak kerajaan terutamanya. Jacob dikatakan seorang lelaki yang mempunyai banyak masalah pada masa lampau. Sebagai contoh, dia pernah diserahkan ke rumah anak yatim oleh ibu bapanya dan kemudian tinggal bersama bapanya yang ketagihan heroin dan dadah jenis lain. Setelah melalui zaman kanak-kanak yang malang, dia banyak memfokuskan segala tenaganya untuk mengasah skill perisian komputer. Kini menjadi wajah umum WikiLeaks di Amerika. Walaupun pernah ditahan, dia tidak pernah disabitkan dengan kesalahan menggodam. Beliau dikatakan kini tinggal di Berlin namun masih diintip oleh pihak berkuasa kerana bimbang mampu mendatangkan bahaya kepada perisian komputer pihak kerajaan. Nombor 2, Kevin Mitnick. Kevin pernah digelar sebagai penggodam paling bahaya di dunia. Namun kini beliau merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya dan turut menawarkan khidmat keselamatan cyber kepada syarikat-syarikat yang mahukan servisnya. Pada awal penglibatannya di usia remaja, beliau pernah menggodam sistem bas yang membolehkan dia menaiki bas secara percuma. Selepas itu, dia mula menggodam sistem yang lebih besar seperti rangkaian telefon bimbit dan pembuat komputer utama. Dia mendakwa bahawa semua godaman yang dilakukan adalah hasil daripada penggunaan kata laluan yang lemah atau mendapatkan kod melalui kaedah scamming. Beliau pernah ditangkap pada tahun 1995 selepas mencuba untuk menggodam masuk ke komputer Jabatan Kehakiman Negara dan dipenjarakan selama 5 tahun. Semasa di penjara, beliau diasingkan di dalam bilik kurungan persorangan selama 8 bulan kerana dikuatiri yang beliau mampu melancarkan peluru berpandu nuklear dengan memasukkan kod tertentu ke dalam telefon. Walaupun bunyinya agak keterlaluan, namun itulah yang digambarkan oleh pihak berkuasa terhadap Kevin Mitnick. Nombor 1, Gary McKinnon. Gary merupakan salah seorang penggodam paling bahaya di dunia selain Kevin Mitnick. Dia berjaya menggodam komputer Pentagon dan meninggalkan pesanan sistem keselamatan anda tidak
tidak berguna. Pada tahun 2001 hingga 2002, dia berulang kali menggodam komputer tentera Amerika Syarikat dan juga NASA dari pengkalannya di London. Tetapi apa yang dilakukannya hanyalah menghilangkan fail-fail dan menukar kata laluan, dan pada satu tahap, beliau pernah mengakibatkan shutdown terhadap sistem pertahanan Amerika Syarikat selama 24 jam dan menyebabkan trak peluru berpandu dihentikan. Beliau telah ditangkap pada tahun 2002 dan dipenjarakan di Britain. McKinnon dianggap sebagai seorang penggodam yang mahir dan sangat bahaya kerana mampu melumpuhkan seluruh sistem tentera.